Tes, tes, tes. Testing 1 2 3. Sound check, testing. Tes. Okey, boleh insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya jemput tuan-tuan rapat dengan saya boleh? Kiri dan kanan kita rapat-rapat insya-Allah. Yang perempuan tak boleh, mau diterekam je. Yang lelaki insya-Allah. Sila tuan-tuan insya-Allah. Allah pilih kita ada dalam tempat yang baik, maka kita perbaiki amal kita insya-Allah, yang muda maupun yang tua insya-Allah. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Jutaan terima kasih kepada seluruh saf kepimpinan surau An-Nur. Moga-moga dengan sebutan Nur, Nur dan Nur itu menghadirkan cahaya petunjuk dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik. Nama saya Amran bin Yusuf, dalam IC Cik Amran bin Mat Yusof. Nombor IC 7017025671. Umur saya 50 tahun. InsyaAllah kalau panjang umur 17 hari bulan 5 nanti. Syukur pada Allah Ta'ala. Saya dilahirkan di Kuala Ketil, Kedah. Belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Masyhur Pulau Pinang. Merantau sedikit demi sedikit, menjejaki dan berhijrah ilmu Allah Ta'ala. Tak banyak tuan-tuan, tak ada pun cegedik penuh. Tapi kita ni pegang satu, Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun cuma satu ayat. Ya, kalau saya tak betul, tuan-tuan angkat tangan dan tegur insya-Allah. Kita ni hidup kita tazkir, ingat mengingati, kan kita sebut tazkirah. Ya, baik. Saya tinggal di Bukit Beruntung, Selangor. Alhamdulillah 24 tahun tinggal di Bukit Beruntung, tak pernah rugi. Bukit Beruntung benar-benar memberi keberuntungan. Atas muka bumi Allah mana ada yang rugi, melainkan manusia je memilih yang rugi. Yang beruntung berlambak-lambak, tapi saja nak yang rugi. Semayang di rumah rugi, dapat 1. Semayang di sini dapat 27 untung, itu pun tak nak juga. Kan merapu kita. Itu kan sifat manusia memang gitu, kan ya. Jadi macam atas muka bumi Allah rugi tak? Tak, untung. Cuma manusia itu memilih kerugian kepada diri dia. Saya mempunyai seorang isteri buat sementara waktu. Esok lusa belum tentu. Siapa berkenan hantar WhatsApp. Boleh. Mempunyai 5 orang anak, lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki, 2 orang menantu, seorang cucu. Syukur pada Allah Ta'ala. Saya pengetua Madrasah Raudah Al-Ilmi, satu ma'had tahfiz kecil aja dekat Bukit Beruntung. Ya, insya-Allah. Lain-lain saya adalah penceramah bebas yang bebas berceramah.
Ini pun semalam saya dekat Simpang Renggam. Sampailah pagi tadi dari kuliah maghrib, kuliah subuh. Minggu lepas baru balik daripada Kelantan 4 hari. InsyaAllah minggu depan di Perak banyak jugalah, banyak tempat juga. Jadi bergerak terus menerus. Dan saya adalah panel berkontrak dengan TV3 dan TV9 dalam program Tanyalah Ustaz, 6.30 pagi sampai 8.30 pagi. Dulu kami buat 1 jam. Dulu rakaman 1 jam je. Naik yang kemudian kami buat 1 jam setengah siaran langsung. Sekarang 2 jam siaran langsung. Permintaan sangat tinggi kerana ramai orang yang suka dengan rancangan agama. Baik. Yang tu lebih kurang tak ada kelebihan apa-apa pula. So malam ni pada hakikatnya kita nak sentuh tentang Isra' wal Mi'raj. Kalau ikut tajuk tu lah katanya. Tapi kita nak pusing-pusing je lah sentuh. Kalau sambut aja pun sebenarnya tak ada pun apa-apa pun. Kan Jadi Allah Ta'ala sebut pertama, bila kita nak mengaji, perkara pertama awal-awal sekali apa? Quran. Dalam agama ini bukan agama penglipur lara datang bercerita. Kerana ramai orang bercerita itu dusta, lagi auta, sukar nak jumpa fakta. Agama tidak boleh berpijak dengan penglipur lara. Oh ustaz tu kata, bukan. Kalau ustaz tu kata bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yes, kita boleh. Kalau dia kata tanpa Quran dan Sunnah, sila angkat tangan ustaz. Dia punya dalilnya di mana? InsyaAllah saya beramal kalau dalilnya sahih. Habis. Kerana kata-kata ustaz bukan Al-Quran dan hadis. Kata-kata ulama bukan kata-kata Nabi, tapi kata-kata manusia biasa yang Allah beri kelebihan, termasuklah diri saya. Kalau tuan-tuan perempuan rasa tak apa setuju, angkat tangan dan terus tanya. Jangan sembang waktu saya dah balik, kerana berdosa. Sembang di belakang, rugilah kan. Maka sebab itu kita kena betulkan. First kali, bila nak bercakap tentang Isra' wal Mi'raj, maka balik kepada surah Al-Isra', surah 17 ayat pertama. Bila Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Bukan hambanya berjalan sendiri, itu yang pertama. Awal-awal nak bagi penerangan siap. Bukan hamba dia berjalan sendiri. Kalau hamba dia berjalan sendiri, mana mungkin separuh malam boleh sampai daripada Mekah pergi ke Palestin? Tak mungkin lah. Bukan Muhammad berjalan sendiri, bukan. Tapi subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Sudah. Kalau Allah yang memperjalankan hambanya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Contoh, saya dari Bukit Beruntung, nak start semalam pergi ke Simpang Renggam. Contoh, ada seekor semut naik dalam kereta pergi Simpang Renggam, balik semut masih dalam kereta, singgah fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Kemudian nanti saya balik sampai sana je, semut tu akan turun di sana, jumpa balik geng dia. Kau pergi kat mana ya? Kawan dia tanya. Kawan kepada semut tu tanya, kau pergi? Semalam aku pergi Simpang Renggam. Kau biar betul. Kan? Tak mampulah semut tu pergi Simpang Renggam dalam tempoh 1 hari. Tak mampu. Tapi rupa-rupanya saya yang bawa semut tu. Logiknya begitu. Maka Nabi bukan berjalan sendiri ke Sidratul Muntaha, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu penting. Dan berlaku asra bi'abdihi lailan, iaitu dia berlaku pada waktu malam. Kenapa berlaku pada waktu malam? Malam tu tenang, malam tu damai, malam tu tempat kita berhubung dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu diletakkan pada waktu malam. Kalau siang ni orang akan nampak, orang akan tu dan sebagainya, dia tak jadi rahsia. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 2 tempat. Bukan daripada Seremban pergi Bukit Beruntung. Isra' dan Mi'raj berlaku maaf tuan-tuan,
Ini bukan COVID-19 ya. Sorry yang risau. Ini akibat daripada ceramah yang tak pernah berhenti. Saya ada 129 ceramah satu bulan. Kenapa buat banyak? Takut besok mati. Pulun semanfaat yang mungkin dalam melakukan kebaikan. Baik. Apabila Allah pilih Mekah dengan Masjidil Aqsa, Nabi SAW mengatakan bahawa 2 dan 3. Maksudnya 2 dan 3. Masjidil Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. 3 tempat suci yang kalian seharusnya bersusah payah untuk menghadirkan diri kepada sana. Kalau kita ada kebun, jual kebun separuh, tidak menjatuhkan kamu miskin, maka wajib jual tu pergi ke sana. Kalau kita ada rumah 3 biji buat homestay, 1 homestay jual untuk menghadirkan diri ke sana, diperlakukan demikian. Tu kan. Jangan bagi alasan tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Jangan tak bagi alasan. 3 tempat ni. Kenapa dipilih 2 tempat ni? Ini bumi anbiya, bumi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Perjalanan itu Allah berkatkan. Selesai perkara, tak ada siapa ganggu. Allah beri keberkatan. Hidup kita, walaupun gaji 1,500, walaupun gaji 2,000, sepanjang hidup Allah beri keberkatan. Anak 7, kalau logiknya 1,500, tak makan anak, tak makan. Bayar rumah, bayar motosikal, tu kan, itu ini. Anak dah besar semua, elok je. Masuk universiti lagi. Mana datang? Keberkatan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Ada orang duit banyak, RM50 nak bagi mak bapak pun tak sempat. Sebab tak ada keberkatan. Kita Alhamdulillah kan ya, kalau ikut gaji kita tak adalah banyak, tapi bila nak datang surau tak pernah lupa RM5 duit dalam poket simpan. Masuk datang tu plan dah nak sedekah tu, plan dah. Yang tu yang terbaik manusia bila dia ada keberkatan. So Allah memudahkan perjalanan, linuriyahu min ayatina. Allah nak pertontonkan kebesaran Allah kepada Nabi SAW agar Nabi dapat bercerita pada kita. Itulah kebesaran Allah. Kalau cerita daripada Mekah ke Palestin, yang tu boleh tahan lagi. Tapi yang daripada Palestin naik ke Sidratul Muntaha tu, naik langit pertama dibuka bagi salam, langit kedua, langit itu sampai langit ke-7, kemudian turun langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa AS, naik balik daripada 50 waktu jadi 5 waktu, dan diberi pahala sebanyak 50 waktu dengan 5 waktu solat itu dan sebagainya. Maka di sini menguji keyakinan dan kepercayaan manusia. So saya bukan nak cerita tentang peristiwa ini sebenarnya, tapi nak menilai dan memuhasabah diri kita. Adakah kita selama ni mendapat pengajaran daripada peristiwa dan semua peristiwa tu? Takwimnya daripada bulan Muharram sampai ke bulan Zulhijjah tu, adakah kita mendapat pengajaran ataupun sekadar kita sambut kerana itu tarikh dan takwim sahaja? Ini persoalan paling besar dalam hidup kita. Mesyuarat AJK Masjid dan Surau bila dilantik, maka mereka akan atur program. Maulid Rasul, Nuzul Quran, itu je. Tu, maka kita pun sambut. Habis sambut, calo bete, calo karte. Tahun depan datang lagi. Gitu juga rupa bentuknya. Tuan-tuan perempuan, simple. Saya nak ajak muhasabah. Kalau kita tak mikir pasal diri kita, tak ada siapa tolong fikirkan pasal kita. Kalau kita tidak membuka jalan-jalan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak guna jalan yang Allah bagi, tak ada siapa boleh tolong kita. Jangan ngarap le. Maka sebab itu, cuba tuan-tuan renung sekejap peristiwa Maulid Ar-Rasul. Kan? Maulidur Rasul atau Maulid Ar-Rasul. Sambut ni sampai 70 tahun dah, tapi kadang-kadang sebut pun tak betul. Peristiwa apa? Maulud tu anak yang baru lahir, budak, al-auladun, bukan maulud, tapi Maulid Ar-Rasul atau Maulidur Rasul. Tu kadang-kadang kita entah, tak tahu.
Sebutan tak betul. Kenapa? Sebab dengar orang kata, tapi kita tak belajar dan mencari ilmu. Baik, contohlah terjadinya Maulidur Rasul. Apa program kita kat Malaysia? Surau dan masjid masing-masing buat program daripada jam 9 pagi, maka berhimpunlah orang kampung di halaman masjid Jawa. Tu kan ya, berhimpun di halaman masjid. Yang perempuan datang, waduh, jubahnya, baju kurungnya, baju kebarungnya, waduh, gini kan ya. Semua penuh. Yang lelaki datang dengan jubah Al-Haramain, beli di Mekah dan di Madinah. Baju Melayu ada samping luar, ada samping dalam dan sebagainya. Beratur panjang semua buat perarakan. Ini orang Melayu suka buat, walaupun Nabi tak pernah buat. Walaupun Islam pun tidak larang, boleh, tak ada masalah. Tapi jagalah. Jaga. Bermulalah peristiwa itu dengan perarakan di waktu pagi. Pusinglah satu taman, kan? Pusing taman, pegang mikrofon lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bergema taman kita. Masa disebut tu, nampak muka beriman betul. Nampak muka je lah, beriman betul. Iya. Tak cukup, macam-macam lah, kan ya. Habis satu taman, tak puas hati, semangat ni masuk taman orang. Masuk lagi taman orang, tak berhenti-berhenti berselawat. Patah balik pukul 11.30 sampai sini. 11.30 sampai sini berpuluh-puluh. Program kedua, ada pertandingan itu, pertandingan ini, pertandingan itu sebagainya. Last kali makan, kan? Last kali makan. Lepas makan 12.45 tamat program. Tahun ini punya Maulidur Rasul, masa tu masuk Zuhur 1:08 minit. 12.45 habis program. 500 orang beragak. Kami cinta kamu ya Nabi Allah, kami rindu kamu ya Habib Allah, kami kasih kamu ya Rasulullah. Bohong. 500 orang berarak, tinggal 15 orang je yang sembahyang jemaah Zuhur. Kitalah manusia pembohong paling besar. Tiap-tiap tahun perangai macam tu je. Yang lebih teruk, masa program tu je datang, besok tak datang. Tahun depan punya Maulidur Rasul pula baru datang. Hanya kita yang boleh jawab dengan Allah Ta'ala. Kalau kita belajar lah, kalau kita mikir. Kalau tak mikir, tak dapat lah. Sebab tu kita kena belajar sungguh-sungguh. Peristiwa bukan hanya untuk dilihat sebagai peristiwa, tapi mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Jom kita cek sekejap. Kita berada pada bulan Rajab. Bukan Rejab, Rajab. Rajimba, Rajab. Bukan Jamadil, Jumada. Bukan Zulqa'edah, Zulqa'dah. Semua nak tukar Melayu belaka. Itu nama dalam Islam, tak boleh tukar. Dia tak panggil Jamadil awal, bukan Jumada. Itu dia panggil gitu. Zulqa'edah, bukan Zulqa'dah. Sebab tu orang yang tak ada ilmu, kau pakailah macam mana pun perhiasan di badan nak tunjuk alim, bila bercakap je dah tahu dah dia tak ada ilmu. Tu bahayanya. Maka sebab itu pentingnya dalam kehidupan kita al-ilm. Nabi sebut dalam hadis Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak bagi padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia tafaqquh fid din, faham terhadap agamanya. Ya, baik. Contoh-contoh lah, kita kira lah bulan Islam ada 12 bulan lah, kan ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cerita ni kelebihan bulan Rejab. Okey, Allah cerita kat mana? Surah Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-36. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, surah ke-9 ayat 36. Dalam sebahagian ayat tu menyebut 12 syahran. Dalam perhitungan perkiraan tahunan bagi Allah, jumlahnya 12 bulan. 12 syahran.
Dan kemudian Allah sambung, minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan ada 4 bulan al-haram, bulan mulia, bulan yang sangat diberkati dan diangkat kemuliaannya oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Sehingga Nabi SAW menterjemahkan ayat surah Taubah, surah 9 ayat 36 tadi itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata, thalathun mutawalliyatun, 3 bulan yang berturut-turut. Bulan-bulan yang dipanggil mulia, yang dipanggil Al-Haram itu, kata Nabi, thalathun mutawalliyatun, 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram. Baru Nabi sambung, warajabun, bulan Rajab. Maksudnya 4 bulan ini, termasuk bulan yang kita sedang duduki ini, adalah bulan yang sangat diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang, kita yang jadi orang Islam 60-70 tahun, kita tak tahu rupanya bulan-bulan ni Allah yang cipta. Dia kata orang putih yang cipta. Sedangkan orang putih ni dia ambil bulan kita, dia tukar nama dia, sehingga kita dibohongi oleh orang barat. Kita menganggap orang putih yang cipta 12 bulan tu. Sebenarnya dia tu pergi pada Islam, copy paste, tukar nama je. Akhirnya orang Islam dibohongi. Bukan takat dibohongi, orang Islam beramal dengan bulan mereka daripada bulan yang Allah bagi. Dalam Quran Allah bagi dah, tapi kita sampai ketua, kita boleh hafal Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai ilal akhiril ayat, sampai bulan Disember. Cucu tanya Tok, bulan Islam kan mula dengan Muharram kan? Ganas satunya, bekas komando. Tok, lepas Muharram muhalala. Ya, begitu bodoh atuknya. Bulan Islam tak boleh hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kalau Melayu lah, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, gini kan. Tak boleh hafal. Bayangkan umur sudah 70 tahun. Mengaku Islam. Jubah boleh tahan beli di Mekah. Sorban nala reka. Nyombong dengan pakaian aja, tapi ilmu tak ada. Malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasib baiklah siapa kumpulan nasyid buat lagu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada nasyid pun tak hafal juga. Ya Allah. Tu saya selalu ajak kita ni, saya mengajar pada Persatuan POP, POP, Persatuan Orang Pencen. POP, Persatuan Orang Pencen. Tuan-tuan, saya ada sekolah tahfiz kecil. Ya, siapa-siapa yang minat nak hantar anak dia dipersilakan. Kami tahfiz kecil ya. Sekarang ni kami ada 20 orang. Tahun lepas ada 36 orang. Ada berhenti ambil SPM, ada berhenti masuk Giat Mara, ada macam-macam. Asasnya kita nak perkenalkan mereka dengan Al-Quran saja. Lepas tu dia pilihlah jalan sendiri. So kadang-kadang anak-anak ni kita bagi cuti. Ini sebagai muhasabah untuk kita lah. Anak-anak cucu kita bagi cuti. Okey, alhamdulillah. Atuk umur 74, cucu 14. Atuk ngantor anak dia pergi sekolah tahfiz. Atuk kerjanya ngantor je. Hafal tak ada atuk. Ngantor. Sampai ketua ngantor je atuk dia tu. Usaha hafal pun tak. Maka kita pun bagi cuti. Budak-budak cuti, balik kampung, balik taman dia. Azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Anak-anak sekolah tahfiz yang cuti dengan azan, mereka akan berlari ke surau dan masjid. Kenapa? Sebab di sekolah dididik solat jamaah. Anak-anak tahfiz akan berlumba-lumba untuk duduk di saf yang paling hadapan, sebab di sekolah diajar supaya berebut-rebut mendapatkan keberkatan yang disediakan oleh Allah. Baik. Budak tu dengar azan ni, zoom, lari pergi mari sini. Alhamdulillah. Atuknya ada juga kat belakang sekali.
Atuk ni tiap hari datang masjid, tapi kat belakang apa nyembang dari tua sampai ke dari muda sampai ke tua nyembang, gudang garam lagi. Kan ya. Akhirnya cucu ada kat sini, kadang-kadang saya selalu bagi perumpamaan ni, kadang-kadang Tok Imam terlupa bacaan. Panggil Tok Imam hang. Tahu hang? Macam handphone hang tu. Tolak tak jalan, ketuk baru jalan. Itu kan. Kadang-kadang Tok Imam ni cucu ada kat belakang, umur 14 tahun. Tok Imam, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Macam kaset sangkut tu. Tu kan du wajahadu. Cucu kita ada kat belakang. Cucu kita pun bukan hafal. Cucu kita memang pergi sekolah tahfiz, tapi darah atuk dia juga. Kalau atuknya bodoh, dia bangang. Lebih kurang tu aja sebenarnya. Terimalah hakikat. Itu aja kan. Jadi cucu tu duduk kat belakang mikir. Dia memang tak hafal, tapi disebabkan dia itu dengan Al-Quran, matanya selalu tiap-tiap hari di pusat tahfiz tengok Quran, telinga ni tiap-tiap hari dengar Al-Quran, mulutnya tiap-tiap hari nyebut Al-Quran. Akhirnya Allah bisa tegal biasa. Maka dia dengan Al-Quran itu seumpama rakan karib. Jadi bila dengar dia wajahadu, macam biasa aku dengar, tapi di mana ya? Kan? Akhirnya dia boleh sambung. Dia sambung wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Imam kat depan urut ada, alhamdulillah, lega hati, ada orang tegur. Selepas minggu, atuk dia hantar balik cucunya ke sekolah tahfiz. Jadi minggu depan tu duduk belakang tu Imam, atuk dia. Macam perasan je kan. Atuk ada kat belakang tu Imam. Tu Imam sekali lagi lupa. Tu Imam lupa, jangan marah ya. Sebab tu Imam paling kurang ketika dia lupa, sebelum dia lupa dia ada ingat juga. Kita tak ada harapan. Tu kan, jangan marah. Tu Imam bila lupa, bebanan dia besar, jangan marah. Tu Imam 3 bininya. Ya sungguh, beban banyak, bini buat perangai. Jadi sambil baca ayat, sambil ingat bini minta tudung bawal, tenggiri, kembung, jenah, macam-macam dia minta ya. Maka sabar kejap. Imam terlupa lagi, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Rupanya bini ni nama Jannah. Terberhenti. Belakang ada siapa? Cucu dah tak ada, tinggal atuk. Harap ketua je. Harap ketua je. Agak-agak tuan-tuan, atuk tu boleh tegur ke tidak untuk Imam? Sebelum Tok Imam lupa, atuk dah lama lupa. Cuma tak sedar ke diri je, tak nak berubah. Atuk ni dia boleh tolong Tok Imam satu je. Imam, rukuk je lah. Itu yang dia boleh pun. Yang lain tak ada harapan. Iya sungguh. Tuan-tuan belajar fiqah, syarat yang kelima untuk lebih aula jadi imam adalah orang yang paling tua antara kita. Kejap lagi insya' cek IC, siapa paling tua dia jadi imam. Kenapa? Sebab Nabi kata orang paling tua itu paling banyak ilmu dan paling banyak hafazan Al-Qurannya. Kita lagi tua, lagi bengong. Iya sungguh. Membiarkan dirinya dalam kebengongan, itu jadi masalah. Ya, maka tapi atuk heran ya, ayat Quran tak hafal. Walaupun Quran dalam rumah banyak, setiap bilik ada satu, depan almari ada, dapur ada, dalam kereta ada, semua ada. Bacanya belum. Handphone download Quran 8 tahunnya pun belum baca. Download aja. Ayat tak boleh sambung. Lagu Hindustan ingat, bukan hafal tapi automatik. Kan ya? Atuk
dengan nenek 74 dengan 70. Start kereta Nissan Sunny 130Y. Sama tua dengan atuk. Atuk batuk, Nissan Sunny sesama. Lebih kurang. Start kereta Zoom, pergi buka radio. Apa? Negeri FM ya? Negeri FM. Tiba-tiba keluar lagu. Vada karo nahi chodo gitu merasar. Atuk sambung. Jahatum ho vahame bihu. Nenek sebelah tak hafal, sambung. Jadilah. Nampak seperti lawak kan? Tapi itulah ruginya kehidupan manusia. Manusia seperti kita yang lelaki terutamanya, tolonglah dalami Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu bahan akrab dengan kita. Orang perempuan saya angkat tangan. Sebab orang perempuan kuat belajar ngaji Quran. Dari ada gigi sampai tak ada gigi. Gigi palsu pun dah tak lekat dah. Kita tanya, Acik, ni nun mati jumpa mim. Lah ustaz, itu kan idgham ma'al ghunnah, masuk bersama dengung. Ni hanun mati jumpa ba, itu kan idgham bila ghunnah, masuk tanpa dengung. Ustaz tolonglah tanya yang tinggi lagi. Tu cabar. Orang perempuan tanya yang idgham mutamasilain bi ghairi ghunnah, idgham mutajanisain. Tanya cik, boleh ke? Semua boleh. Ustaz cuba tanya dengan pak cik. Kau tunggu pak cik. Kita tanya, pak cik, nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni. Belum jawab, udah mati. Manusia menyedari dia itu tidak ada ilmu. Tapi manusia itu lalai. Sehingga dia membiarkan hidupnya itu mati dalam keadaan buta ilmu. Itu kesilapan manusia. Sepatutnya dia berjuang untuk belajar ilmu. Dapat ilmu tu tak penting. Ni kita yang dengar ceramah. Oh, baru faham. Keluar sekarang udah makan. Oh, udah lupa. Itu perkara biasa. Tapi Allah bukan nak tengok kejayaan seseorang. Allah nak tengok usaha hambanya untuk memperbaiki diri. Jadi kita yang berumur, ilmu yang mula-mula nak kena belajar adalah ilmu Al-Quran. Itu ilmu yang paling awal-awal sekali. Kena belajar ilmu Al-Quran. Jadi kita kena muhasabah diri kita. Kenapa kita jadi macam ni? Dan minta maaf kita yang lelaki ya. Di kumpulan kami POP tu, Persatuan Orang Pencen tu, setiap kali kami buat kursus, dan bila kita test orang lelaki, orang perempuan kita tak test lah, orang lelaki yang pencen, yang umur 70 ada sehingga 83 tahun, dan 95% daripada mereka tidak dapat menghafaz surah daripada Ad-Duha turun sampai An-Nas. Walaupun hidup mereka itu udah 78 tahun, 22 surah ayat lazim yang ni pun sangat mereka gagal. Jadi apa sebenarnya yang kita dah buat di atas muka bumi Tuhan dengan pinjaman umur dan usia yang Allah bagi? Sebab tu saya bila cerita tentang sambut ustaz cerita tentang peristiwa Isra' Mi'raj, tak payah cerita. Sebab kita dah tahu dah ceritanya. Dah tahu ustaz tu cerita, orang ustaz tu cerita, ni cerita, semua cerita. Tapi kita nak cerita, adakah kita mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut? Baik. Habis, ni baru mukadimah tau, belum start. Tu dia mukadimah kan Okey, baik, minta maaf. Ceramah saya tak panjang. Kebiasaannya 1 jam, nanti kita akan buka untuk soalan. Baik. Ini baru nak start. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, tindak ibadah yang paling besar yang Allah bagi kepada kita adalah solat. So apa pengajaran yang kita dapat? Jom kita question mark, tanya diri kita, adakah selama ini benar-benar kita menjaga solat 5 waktu? Adakah orang lelaki dan orang perempuan yang sudah akil baligh ini, yang dipanggil sebagai mukallaf, subuhnya jaga, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya itu terjaga. Start daripada umurnya 15 tahun sampai hari ini. Kenapa? Sebab 15 tahun itu akhir waktu balik. Akhir waktu balik. Ada di antara kita 12 tahun. Budak sekarang lagi cepat. 9 tahun sudah.
Ya, kita akhir 15 tahun. Orang dulu bodoh sikit. Tapi bodoh dia itu boleh bawa anak-anak masuk universiti. Tak sekolah pun. Kita yang masuk universiti, anak masuk pusat serenti. Tu keliling macam-macam kita pelik. Baik. Perkara pertama, jom kita cek solat fardu kita. Kan? Ketika Allah panggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kalau hujan dia tak panggil hayya 'alas salah. Salatu fi buyutikum. As-salatu fi buyutikum. Solatlah kalian di rumah-rumah kamu. Tu bagus betul. Waktu hujan lebat, waktu matahari tengah terik. Ni kita Tok Bilal kita hentam sama je. Ni hujan ni lebat ni, pang guruh petik. Hayya 'alas salah. Nampak macam cerdik tapi bodoh. Iya, orang yang ada ilmu. Sebab tu bila kita jadi coronavirus ni, telah dibincang oleh para alim ulama bahawa mengurangkan sedikit perhimpunan besar seperti solat Jumaat dan solat jemaah. Jangan kita ikut emosi dan akal yang tak menentu, tapi ikut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka panggilan Allah ini, azan, belajar tasawuf, ilmu tasawuf menyatakan itu panggilan cinta daripada Allah. Bila Allah panggil, wahai hambaku, aku rindu kamu datang padaku. Wahai hambaku, aku kasih kamu segera padaku. Hamba dia kata, wahai Tuhan, aku sibuk, tunggu dulu. Itu perangai manusia. Mulut tak sebut, badan tak bergerak ketika Allah panggil. Kesombongan, ketakburan manusia, kebongkakan hamba kepada Tuhan yang menciptanya. Sangat menakutkan. Apabila Allah panggil, wahai hamba aku cinta kamu. Tuan-tuan, kita kalau bini kita kata kat kita I love you pun tumbang jadinya. Sayang dengan dia. Kan ya? Betul. Tambah-tambah Allah kata dia sayang kat kita, kita boleh buat dek aja, orang Melayu kata. Bahayanya. Maka hari ini kita nak cek ketika Allah panggil. Baik, ada seorang ulama daripada Syria yang sekarang tak ada di Syria, dia dibuang negeri oleh, biasalah, Syria tahulah kan ya. Qatar ambil dia, iaitu namanya Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali keluarga tukang sabun. As-Sabuni. Keturunan dia orang ni ada kilang sabun daripada atuk nenek dia orang tu. Kita pun boleh bubuh nama sebenarnya kalau nak bubuh kat belakang tu. Boleh. Saya Ustaz Amran bin Yusuf Al-Qadahi, orang Kedah, belajar di Kelantan, wa Kalantani. Pi Pakistan, wa Bagistani. Duduk di Bukit Beruntung, wa Beruntungi. Bolehlah ke? Tak ada masalah, bolehlah ke? Cuma itu sebagai pengenalan saja. Maka Syekh Ali As-Sabuni mengatakan orang yang sangat baik kepada Allah, orang yang rasa rindu kepada Allah, belum Allah panggil, dia sudah ready nak jumpa Allah Ta'ala. Allah belum panggil lagi 5 minit ni azan, dia dah siap dah. Ambil wuduk, pakai baju Melayu, relax, start motosikal datang ke surau. Dia rindu kepada Allah Ta'ala daripada subuh sehingga ke waktu zuhur. Dia rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sangat bahaya kalau kita tidak ada nilai sedemikian. Ya? Atau orang yang kedua, dia tidak mendahuluinya, tetapi apabila azan, maka dia terus dengar melalui telinga hatinya, bukan telinga zahirnya. Berapa ramai manusia yang menjadi seperti hayawan. Allah kata dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf surah ke-7 ayat 179.
Allah kata telah kami jadikan neraka Jahannam penghuni paling ramai jin dan manusia. Jin kita tak payah kisah sebab jin bukan adik-beradik kita. Jin bukan laki bini kita, bukan sepupu sepapat kita. Awak tak payah ambil mangkuk isi air nang butinang kui buti kui. Tak payah cari jin. Sebab jin bukan anak beranak kita. Dia orang ada waktu dia orang, bukan ada kena-mengena dengan kita. Tapi yang kita perlu cek adalah satu golongan manusia lebih ramai duduk dalam neraka adalah manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati, tapi hati mereka enggan memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran daripada umur 10 tahun sampai sekarang umur 60 tahun. Dia tak ambil pun pesanan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ambil. Dia baca macam tu aja. Tak ada perasaan hati. Itu Hindustan kata dil to pagal hai. Dil divana hai, dil to pagal hai. Dil divana hai. Sambung. Hati boleh jadi gila, hati boleh jadi rosak dan binasa. Kedua, kenapa masuk neraka manusia? Bukan hanya hati. Ada pandangan mata. Lalu sebelah surau An-Nur, azan ni, break tak makan terus. Kini lagi. Lalu lagi break tak makan terus. 12 tahun duduk dalam taman lalu lalang. Rupanya mata zahirnya terang tapi mata hatinya udah lama buta. Hayya 'alas salat. Dalam hati kita nantilah. Dengar tak azan? Dengar sampai tak. Ketika itu telinga zahir kita terang, tapi telinga hati udah lama pekak lagi tuli. Akhirnya manusia, Allah sebut ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang ternakan, macam lembu, macam kerbau, macam kambing, unta wa keldai. Balhum adal. Malah mereka lebih teruk dari binatang ternakan. Bukan Ustaz Amran kata, Allah kata. Sebab tu saya pergi mana-mana saya sebut, jangan selalu cakap, jangan jadi bodoh macam lembu. Lembu pun keliru. Apa salah aku dikaitkan dengan aku ni? Yang bodoh manusia. Kenapa salahkan lembu? Saya selalu sebut, terutama dalam peristiwa kurban, saya selalu kaitkan perkara ni. Jangan jadi bodoh macam lembu. Ini bahasa yang sangat tidak baik. Lembu tak sebodoh kita. Kita lagi bodoh dari lembu. Lembu ketika hidup jual 5,000. Kita ketika hidup cuba jual laku ke? Dengan kencing manis, darah tinggi, menyusahkan orang aja. Iya. Lembu kalau mati disembelih, manusia boleh makan. Kita kalau mati menyusahkan orang juga. Nak gali kubur, nak itu, nak ini dan sebagainya. Lembu tanduknya boleh dibuat bekam. Lembu otaknya boleh dibuat sup tom yam. Otak kita bercakap aja menyusahkan orang. Lembu daging bahagian muka ni, nah begini marvelous, Bangladesh cukup suka. Ni daging bahagian muka ni, muka kita tengok pun meluat. Dalam perut lembu, apa yang kita tak makan? Semua kita makan kecuali tahi dia je. Kalau tahi boleh digoreng. Ya, sungguh. Kalau difikirkan, kalau tak fikir, manusia akan buta hati sampai bila-bila. Ya Allah, usus yang bawa tahi tu pun kita makan kan? Usus tu dipotong, dibasuh dengan kapur putih, direbus, cicah air asam, meleleh-leleh hai liu. Lembu pun keliru. La ilaha illallah, dia orang makan. Tu. Sungguh Allah haramkan kita memperbodohkan akal kita ini. Dia suruh kita berfikir. Telur lembu boleh buat goreng kunyit. Agak-agak telur kita, apa yang ada? Kan, sungguh. Ekor lembu Pak Imam bawa lari awal lagi. Betul. Ini nilainya harus dimikirkan. Kalau tak dipikir, manusia akan jadi buta hati sampai mati.
Datanglah apa pun tak perasan. Kalau dia pandang masjid, dia pandang surau An-Nur dengan hanya pandangan zahir, bukan pandangan mata hati, akhirnya tak dapat apa-apa. Kalau dia dengar azan hanya mendengar dengan telinga, maka orang kafir pun mendengar. Orang kafir pun melihat. Tapi kita harus melihat dan mendengar menggunakan mata dan telinga hati. Baru kita akan dapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW salat di masjid jamaah sampai hujung hayatnya. Itu Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita masih nyombong, masih takabur. Maka cek yang pertama, adakah solat fardu kita itu solat dia dijaga dengan sempurna. Maksud sempurna, bagi orang lelaki tak ada tinggal solat fardu. Bagi orang perempuan tenang dan damai, diberi cuti-cuti. Orang lelaki tak ada masa untuk tinggal solat fardu. Ada masa baginya diringankan. Bila? Jamak atau jamak dan qasar. Jamak, dia buat kerja tu tak boleh ditinggalkan. Akhirnya dalam pada waktu tu dia solat zuhur 4 rakaat, dia jamak takdimkan asar dalam waktu zuhur 4 rakaat. Itu jamak tamam. Sebab dia tidak musafir, tapi sebab kerjanya tu tak boleh tinggal mesin dia tu, bahaya. Doktor yang belah perut, doktor yang buat pembedahan, doktor masuk jam 12.30 belum zuhur, bilik pembedahan, doktor keluar 4.55 asar. Jadi takkanlah ketika belah perut dia pesan pada pesakit, kau tunggu ya, nanti datang balik lah, lepas main zuhur baru jahit. Mati orang tua tu. Jadi dia boleh jamak tamam 4 rakaat. Macam saya jalan, kalau tak solat sama, saya akan buat jamak qasar. Jamak qasar 2 dengan 2. Maka itu aja. Tapi untuk cuti tak ada. Tak ada. Istilah cuti, istilah tak apalah ustaz, tak sempat, kita qada je lah, tak ada. Istilah qada tak ada, melainkan terlupa dengan terlena. Itu je. Kita tidur malam, tidur pocot 8.45. Bakar kuih, isteri tontel-tontel lah, tak terjaga langsung. 8.45 kata Nabi, bangun, gosok gigi, ambil wuduk, solat subuh 2 rakaat. Malah boleh solat sunat subuh dahulu dan kemudian solat subuh, pahalanya seperti solat di awal waktu. Itu dia keindahannya. Sebab tu kita orang lelaki dan orang perempuan juga tolong berjuang. Nabi ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyu amali ahabba ila Allah azza wa jal?" Apakah amalan yang kalau aku buat Allah jatuh sayang kepada aku? Kata Nabi, salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Allah akan bagi kasih sayang. Jadi kita orang lelaki macam mana nak solat awal waktu ni? Malam ni dah mula ni, berazam dengan semangat ceramah Isra' wal Mi'raj. Berazam untuk solat fardu dijaga rapi dengan solat di awal waktu. Di mana? Di masjid. Bagi orang lelaki tak ada tempat solat dalam rumah, melainkan hujan lebat, panas keterlaluan, uzur kesakitan, tak ada orang nak pimpin datang, ataupun coronavirus. Contohnya sekarang ni kan. Maka yang tu boleh. Tapi kalau saja-saja tak nak datang, maka orang yang dengar azan dan dia tidak salat di tempat azan dilaungkan, maka telinga dia akan dituang tembaga yang mendidih di akhirat nanti. Ini bukan Ustaz Amran beritahu, ini hadis beritahu. Maka sangat takut. Kita yang dah berumur, orang lelaki kalau nak berhijrah ke jalan Allah, tak payah pergi pusat tahfiz. Sebab memori kita ni tinggal 1-2 gig je lagi. Kan? Macam handphone kita je lah. Kejap bateri kong. Itu aja. Memori kita saat ni nak ngapal susah. Kenapa? Yang pertama, dah lah bini 3 tadi. Mikirkan bini yang buat perangai. Kan? Bil api belum bayar. Tu pakai gig ni. Pakai.
kan ya, motosikal belum bayar. Dulu pakai motosikal keris, sekarang pakai buka tu Y suku. Akhirnya dia pun jadi 3 suku. Mikirkan benda tu, sungguh macam-macam jadi pelik-peliknya. Maka orang lelaki tak payah masuk pondok. Kalau nak berubah, tak payah masuk pondok. Buat apa? Datang je sembahyang Jumaat. Allah tolong kita, insya-Allah. Datang je sembahyang Jumaat. Orang yang dapat panggilan hayya 'alas salah, dia dapat kasih dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Datang je sembahyang Jumaat. Orang perempuan gosok je baju elok-elok. Baju merah muda, kain merah tua. Baju hijau muda, kain hijau tua. Incredible hak. Ya, bagi. Siapkan. Orang lelaki berusaha untuk solat jemaah. Kenapa? Inilah cara Nabi SAW menjaga para sahabat supaya tidak jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Subuh sampai Isyak. Ustaz, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ke? Ya, 5 waktu. Di mana-mana masjid dan surau sempat awak singgah. Usaha. Ustaz, kalau tak dapat 5, 4. Subuh, zuhur, asar, isyak. Maghrib ringan sedikit. Maghrib ni ramai orang boleh buat. Maghrib tak susah nak buat. Tapi hak lain tu susah sikit. So maghrib pula tu kita selalu jam kat jalan raya balik kerja. Maka kalau tak boleh buat 5, tolak 1 maghrib. Subuh, zuhur, asar, isyak. Ustaz, kalau tak boleh 4, tu dah mulalah tu. Mau lagi kurang. Subuh, asar, isyak. Ni sekejap lagi solat isyak. Man sallal isyak fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang solat isyak berjamaah, pahalanya separuh malam qiyamul lail. Wa man salla subhi fi jama'ah faka'annama qama al-laili kulli. Siapa yang solat subuh berjamaah, bagi mereka pahala qiyamul lail sepanjang malam. Wa man sallal asri fi jama'ah. Siapa yang solat asar berjamaah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Diampun dosa mereka seluruhnya yang lalu. Subhanallah. Tu. Ustaz, kalau tak dapat 3, buat 2. Subuh dengan isyak. Awal bersyukur, malam bersyukur, tengah-tengah kufur. Kan? Tuan-tuan, rumah yang dapat kita beli di taman ini tuannya yang kasih duit. Rumah yang kita sedang duduki hari ini, yang kita duduk sehingga melupakan Allah Ta'ala, inilah rumahnya. Mana mungkin seorang manusia yang menggunakan harta Allah Ta'ala tiba-tiba lupa kepada pemberinya? Bayangkan betapa sombongnya manusia. Sombong. Sebab itu dalam Quran kata manusia boleh berubah menjadi haiwan. Haiwan tak mungkin. Haiwan pun tak nak jadi orang. Sebab orang lebih haiwan daripada haiwan. Iya, sungguh. Maka berusaha. Ustaz, kalau tak dapat 2 macam mana Ustaz? Elok kau mati je lah, senang. Usahalah sedaya upaya, insya-Allah. Allah sayang kat kita. Kenapa Allah sayang? Allah bagi lagi walaupun kita tinggal dia. Baca Quran kurang, surau kurang, masjid kurang, tapi Allah masih lagi beri kasih sayang, insya-Allah. Kita gunalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi orang lelaki, betulkan salat di awal waktu, salat dalam keadaan berjamaah. Betulkan ibadah salat. Niat dalam hati bagi jelas. Saya suka tunjuk, minta maaf lah. Kalau tak tunjuk, saya tak puas hati. Boleh jalan kamera sikit tak? Okey? Saya suka tunjuk. Salat harusnya di awal waktu dan salat berjamaah. Dan paling cantik adalah berada di saf paling hadapan. Siapa yang cerdik, dia masuk saja, dia terus duduk di saf hadapan. Itulah manusia paling cerdik. Habis tu, Ustaz, saya duduk belakang bodoh ke? Kalau dah perasan bodoh, bodoh lah tu. Tak payah orang kata pun awak dah tahu memang awak bodoh. Nabi kata kalau siapa yang tahu besarnya pahala duduk di saf hadapan, kalau terpaksa untuk buat undi, ni katalah boleh duduk 15 orang, kita ada 40 orang, cabut undi macam main kutu tu. Nombor 1 sampai nombor 15. Itu syukur. Pertama,
kaki kanan, kaki kiri, longkangnya 4 jari. Ni mazhab Imam Hanafi. Saya mengajar salat dalam 4 mazhab. Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Zuhaili. Okey. Saya tak mampu kalau macam ni, sebab badannya agak besar, dia akan jadi gini, nanti tumbang. Maka kita pergi pada mazhab Imam Syafi'i, 1 jengkal. Okey, saya rasa selesa. Ada orang masih belum selesa, pahanya ni besar, masih belaga begini, tak selesa. Ambil pandangan Maliki dan Hambali, had uruf. Okey, dah selesa. Boleh, tak ada masalah. Islam bukan agama zalim. Boleh mengikut kesesuaian badan. Cuma jangan melampau. Jangan melampau. Atau tolong jangan terlalu cerdik. Tak boleh. Nampak kan ya? Sebab tu sunnah Nabi. Baik. Angkat niat kat mana niat? Hati. Ada kat mulut ke? Tak ada. Contoh, saya sebut usalli fardal asri. Kan? Saya sebut usalli fardal asri. Saya salat zuhur, tapi dalam hati saya ingat zuhur. Sah ke tidak? Sah. Sebab yang pakai hati, yang mulut tak pakai. Atau saya salat zuhur, saya sebut usalli farduz zuhri, tapi hati saya macam asar. Sah ke tidak? Tak. Sebab yang di mulut tak pakai. Sebab tu niat yang terbaik, dia tak ada rupa. Semua yang ada kat sini. Bila kita berdiri, awak tahu tak nak buat apa ni? Nak solat lah. Allahu Akbar. Tahu lah tu. Habis. Dia tak payah Allah, sahaja aku ke sengaja aku. Tak masuk. Dia perangai kita tu. Allah, tak masuk. Salli. Ni Allah. Dia doa tu Allah. Ni azan ke takbir? Islam tak mengajar macam tu. Islam mengajar tenang aja. Bila kita sedar yang kita nak solat, kita tahu solat tu solat maghrib, tak payah bagi tahu pun kita tahu solat tu 3 rakaat. Tak payah ngajar pun, memang solat untuk Allah Ta'ala, bukan untuk kita. Angkat tangan, Allahu Akbar. Dah, selesai. Habislah. Kan ya? Angkat tangan di hadapan boleh, angkat tangan di tepi telinga pun boleh. Tak ada masalah. Janji angkat tangan. Kan? Senang. Angkat dulu baru turun. Allahu Akbar. Atau kalau yang di sisi, angkat dari bawah. Allahu Akbar pun boleh. Kan ya? Kaedah dia banyak. Letak di atas dada, boleh. Letak di atas jantung, boleh. Imam Syafi'i suruh letak di awal dada, di tempat yang senak ni. Okey. Mazhab Imam Hambali suruh letak di antara dada dan pusat. Mazhab Imam Syafi'i letak bawah daripada pusat. Tak ada masalah apa-apa. Mazhab Imam Maliki sebahagiannya berpendapat bahawa lepas tangan gini, Allahu Akbar, baca Fatihah, tak boleh baca Bismillah, makruh. Keluar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Maliki. Wish, mana betul Ustaz? Maliki tok guru Imam Syafi'i. Siapa kita nak cakap? Kan ya? Sebab tu bila orang ada ilmu, dia meraihkan kepelbagaian pandangan. Okey? Contoh, saya suka macam mana? Suka hadapan, baru turun Allahu Akbar. Doa iftitah betulkan, jangan baca Allahu Akbar kabira. Allahu Akbaru kabira. Kan? Allahu Akbaru kabira. Jangan matikan Allahu Akbar kabira, sebab dia ada baris hadapan. Okay? Jadi baca doa iftitah tenang, damai. Fatihah, hati-hati, jangan kelang kabut solat. Sebab tu solat jamaah itu memberi keberuntungan. Imam akan baca tenang, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengaji tak nak, belajar agama tak nak, belajar Quran tak nak, Bismillah. Bisa betul milah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alla bila yila Siratal ladzina an'amta alaihim. Tu bahaya. Kan ya? Harus diperbetulkan.
Maka baca tenang, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak payah lagu pun tak apa. Tak payah lagu. Kalau lagu sangat pun tak boleh. Kenapa? Sekarang dia orang puji dia, kembang dia, jadi riak pula. Sebab tu saya pesan dengan Tok Imam, jangan masuk neraka. Tok Imam yang masuk neraka. Ya. Siapa yang masuk neraka? Ni yang kita mari masjid ni ada 4 golongan, jaga-jagalah. Tuan-tuan buka dalam kitab Talbis Iblis, tipu muslihat Iblis, Ibnu Al-Jauzi. Ada manusia beramal, dia datang masjid, dia tengok siapa tak datang, siapa tak datang, siapa tak datang. Bukan ada kerja cari orang tak datang. Tu nak mengutuk lah tu. Hari tu yo-yo mesyuarat kata nak buat ceramah, muka dia pun tak nampak. Tu. Kita datang, syukur lah, tak payah sibuk pasal orang tak datang. Kan? Tu satu. Yang kedua datang tu, oi ramai malam ni confirm ada makan ni, puak-puak ni kau tak ada makan, tak datang. Ni AJK pun selalu cakap macam ni. Iya sungguh. Jangan sesekali kata macam tu. Eloklah buat makan. Kan Menteri Agama kita Dr. Zulkifli Al-Bakri kata, bagaimana nak bagi kukuhnya jemaah? Golek kambing. Golek je kambing. Buat aja insya-Allah. Ustaz, duit apa nak pakai? Duit kita lah. Duit surau orang derma, bukan suruh simpan. Kalau orang kampung nak simpan duit, baik orang hantar ke Maybank dengan CIMB. Orang hantar ke masjid, suruh pakai untuk aktiviti masyarakat. Ini tak, jemaah makan bihun tercekik-cekik, AJK makan kambing. Ya, sungguh. Sungguh. Tu jagalah. Jaga. AJK menyesal panggil Ustaz Amran. Tak kan? Ilmu memang kita belajar ilmu insya-Allah. Baik. Yang ketiga, siapa yang berdosa? Makmum. Allahu Akbar. Setan kata, cuba kau dengar Tok Imam baca. Gigi mana ada? Gigi palsu kot. Tu mana dia pakai Polident? Dia cari salah Tok Imam. Cari salah Tok Imam. Bukan. Ini ada manusia macam ni. Ada sahabat saya tanya, Ustaz, saya berhenti ke RNR, solat jamak. Saya pun duduk antara dua, solat ni baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni orang tu pun tahiyat akhir jugalah. Duduk sebelah saya. Saya pun angkatlah jari, tapi saya tengok jari dia begini. Tak berhenti macam ni. Apa hukumnya Ustaz? Hukumnya awak lah berdosa. Macam mana boleh semayang tengok jari orang? Apa punya orang panggil macam ni? Kan? Paha kita sini. Paha dia, paha lelaki tu paha ni si kiri. Paha kanan sana. Takkan duduk macam ni? Ya Allah. Simple. Jangan terbabit di dalam orang yang beramal tapi dikuasai oleh setan. Ni bahaya. Ni satu lagi, Tok Imam. Tok Imam pun kalau tak jaga masuk neraka. Ya ke Ustaz? Kan, tapi Tok Imam ni kalau tak jawatan pula. Ini nak bagi tahu ilmu. Cerita dia. Apabila imam, ini pesanan Nabi. Imam bila pergi duduk depan jadi imam ni dia kena bukan terus gini, dia kena pandang. Perasan tak tadi saya buat macam mana? Pandang. Penuhkan saf depan. Panggil penuh tak gerak-gerak. Penuhkan tak gerak-gerak. Yang paling tak cerdik sekali tu, silalah. Itu bodoh namanya. Jangan persilakan orang lain. Kita terekam isi ruang tu. Maka suruh dah elok dah. Lepas tu kita kena tengok makmum kita. Tengok makmum, Allah yang ada bakal-bakal jenazah belaka. Kan? Belah kiri geng kencing manis, yang ni geng gaut, yang ni geng darah tinggi, belakang geng meroyan. Semua sakit belaka. Maka imam ni kemudian pergi solat. Dan kadang-kadang setan tegur kita, Allahu Akbar. Bila jemaah ada 10 orang, Allahu Akbar, simple je. Tiba-tiba jemaah ada 100 orang. Allah. Kita keliru. Tu imam ni azan ke? Tu. Kan? Belagu. Masa makmum 10 orang, Bismillahirrahmanirrahim. Masa makmum 100 orang, Bismillahirrahmanirrahim.
musabaqah tilawatul Quran. Tu. Masa makmum tak ramai, ada 6-10 orang, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Makmum 100 orang keluar, Yasin. Bergegar kepala lutut makmum. Bahaya. Setan ni dia halang orang buat baik. Bila tak boleh halang, dia biarkan orang tu buat, tapi buat bagi lambat sikit, tangguh. Kau nak semayang, aku nak semayang kat rumah je lah. Dia kata, setan kata, mana boleh, surau lah. Kita kata, kita nak pergi. Tak apa teman, kau pergi dekat-dekat, dia orang dah nak habis solat. Dia tangguhkan kita. Kemudian kalau kau nak pergi awal juga kan, kau pakai jubah pergi lawa-lawa sikit, serban comel-comel sikit, pakai celak macam reka gini kan, tunjuk sikit, baca bagi power. Tiga-tiga pok ni rosak binasa belaka. Semua kena pada siapa? Kadang-kadang kena pada kita lah. So kena betulkan. So baca macam mana? Baca tenang, damai, tidak perlu melampau, jangan rulu. Surah pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Simple. Perasan tak tadi saya satukan dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nabi sebut dalam 2 hadis, barang siapa yang salat dan beramal dengan surah Al-Ikhlas, maka itu tanda dia cinta Allah. Sebelum dia cinta Allah, Allah sudah mencintai dia. Dan kata Nabi, wahai para sahabat sekalian, kamu jadi saksi imam kamu yang baca itu, dakhalal jannah, masuk syurga Allah Ta'ala. Amal cuma sedikit tapi janji Allahnya besar. Okey, habis sudah baca, siap, turun rukuk, angkat tangan balik macam biasa, turun Allahu Akbar. Sekejap ya, ganggu. Turun sampai lutut sahaja. Jari buka, pegang lutut. Lurus boleh, bengkok pun boleh. Mana-mana je. Turun Allahu Akbar seperti menggenggam lutut. Mata tengok tempat sujud. Jangan cek kuku belum potong. Tengok tempat sujud. Sini saja perempuan, mentang-mentang awak pergi zumba, jangan turun sampai gini. Ada tak? Ada orang yang tak faham, turun sampai ke betis kering ni. Tak. Menyalahi sunnah Nabi SAW. Ya, turun sampai sini, tenang aja. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Allahumma ghfirli, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Sami'allahu liman hamidah. Bangun tu Sami'allah, bukan Sami Allah. Jangan guna huruf alif, tapi guna huruf ain. Berapa ramai kita sampai ke hari tua, dia baca Sami Allah, sin mim ain dia buang. Patutnya Sami'allahu liman hamidah, guna huruf ain. Tapi kita, sebab kita tak belajar dan tidak memberi perhatian, melainkan perhatian kepada bicara-bicara politik semata-mata, yang tu rajin nyembang tak habis-habis, tapi bab agama dibiar macam tu kan. Dari bawah, sambil jalan, sambil gerak, Sami'allahu liman hamidah, tangan turun. Baru Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Tambahan bacaan, Ustaz tak tahu sebab tak ngaji. Awak dah 70 tak tahu lagi ke? Ini soal ibadah asas. Ya, kalau haji punya ilmu awak tak tahu mungkin. Kalau pasal hutang piutang awak tak tahu mungkin. Tapi ini soal ibadah khusus, asas. Soalan yang pertama yang akan ditanya di akhirat ketika dibangunkan oleh Allah, apa dia? Salah. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ada terjadi dalam satu hadis, Nabi SAW salat, dan Nabi ketika menjadi imam dengar sahabat membaca. Nabi selesai, maka sunnah yang macam tadi, terus pusing menghadap ke arah makmum.
Okay, terus pusing, direct menghadap tu. Nabi terus tanya, wahai sahabat sekalian, aku dengar ada di antara kamu menyebut Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Siapa yang baca tadi? Semua senyap, takut kena marah. Sahabat dulu macam kita juga. Diam. Siapa yang baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi? Diam. Tiba-tiba ada seorang angkat tangan. Ya Rasulullah, ni saya nak tanya, bukan saya baca, saya nak tanya. Siap bagi tahu. Bukan saya yang baca, tapi saya nak tanya. Takut kena marah juga. Gini, kenapa dengan bacaan tu? Kata Rasulullah, ketika bacaan itu diperdengarkan, aku dibuka hijab, aku nampak 30 malaikat berebut-rebut menulis banyaknya pahala daripada orang yang membacanya. Kawan yang di sebelah sana, ya Rasulullah, saya lah yang baca. Sahabat Nabi adalah manusia seperti kita. Mereka belajar, mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik, saya ulang balik dari bawah. Sami'allahu liman hamidah. Tegak dah. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Contoh, ya. Kemudian masa nak turun, ya, nak turun sujud tak perlu angkat tangan takbir intiqal, terus turun. Turun boleh menggunakan lutut, kemudian baru tangan, ataupun boleh menggunakan tangan kemudian baru lutut. Tak boleh menggunakan kepala. Jangan turun dum gitu. Tak boleh, kan? Lutut dulu boleh, tangan dulu boleh, kepala dulu tak boleh. Itu kena bagi faham, kan, ya? Baik. Ini kaedah yang terbaik yang Nabi ajar, 2 kaedah. Cuma siapa yang turun dengan lutut dulu, tolong jaga jangan hentak macam muntah. Dum. Nasib baik kapetnya tebal. Kau tidak habis ni kepala lutut. Kadang-kadang solat di surau yang kayu, kan, ya, dum gitu. Salatlah dengan tenang. Berilah jalan yang terbaik untuk Nabi SAW. Baik, habis. Duduk antara 2 sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Baik, pertama, duduk yang paling baik. Lipat kaki kiri, punggung berada di atas kaki kiri, dan tegakkan kaki kanan. Paling baik antara 2 sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir bagi makmum. Ya ke Ustaz, tahiyat akhir macam ni? Ya, kenapa? Sebab kalau kita tahiyat akhir bagi makmum yang duduk dalam keadaan yang macam ni, kadang-kadang badannya besar gini, kan, orang terpaksa gini tahan, ya Allah, gini. Dia mengganggu orang lain. Maka duduk begini adalah yang terbaik antara 2 sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir bagi solat jamaah, ya. Baik, kecuali imam lah. Ustaz, ni tak mampu, dah tahu gaut. Makan. Dah, ini lepaskan ke bawah gini, dapat 50%. Okey. Tak mampu, okey, duduk yang macam tadilah, terpaksa. Seperti tahiyat akhir. Duduk antara 2 sujud boleh, duduk tahiyat awal pun boleh, duduk tahiyat akhir pun boleh. Siapa yang tak boleh duduk macam tadi? Ni tak mampu, lepaskan. Punggung berada di lantai. Tak mampu, ikut mazhab Imam Malik. Pacak keduanya dan terus duduk di atas tumit. Gini. Ini antara 2 sujud, tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Tolong buang perangai ni. Paling ramai kita jumpa menyilang kaki kanan di atas kaki kiri atau menyilang kaki kiri di atas kaki kanan. Tolong buang yang ini. Ini tak ada satu pun petunjuk dalam sunnah Nabi. Tolong jangan duduk seumpama ini. Duduk umpama kalbun, anjing. Orang yang tak ngaji dia hentam aja.
So, saya ulang balik, begini paling baik. Kalau saya lah, kemudian tak mampu, gini. Kalau tak mampu, pacak, gini. Pacak, gini. Okey. Kalau tak mampu, gini. Ustaz, macam nak makan nasi? Ya, ya. Iya, sungguh. Kalau tak mampu, gini, lepaskan kaki ke hadapan. Kalau tak mampu, ngiring. Tak mampu, terlentang. Tak mampu, guna gerak tangan. Tak mampu, guna hati. Tak mampu, mati. Habis. Kan? Solat kena solat. Cuma kaedah kita belajar tu. Baik, seterusnya. Bila duduk ada tahiyat awal dan tahiyat akhir, maka akan berlakulah yang ni. Kan? Akan berlaku ni Maka mazhab Imam Hanafi, pertama, dia boleh begini ya, ini letak di sini, ini letak di sini, boleh. Atau satu kaedah lagi, yang ini cantum dengan yang ini, letak jari macam ni. Ibu jari, jari tengah cantum, letak macam tu pun boleh. Letak kat sini, mata pandang tempat ni, pandang jari. Bagi mazhab Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah, turun balik, habis. Kan? Mazhab Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah, sampai habis, begini je. Mazhab Imam Maliki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia gerak, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Fil alamina innaka hamidum majid. Mazhab Imam Hanbali, asal nama Allah diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah, turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun. Itulah. Jangan tolong begini ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada. Yang pandai-pandai. Atau satu lagi yang gini, asyhadu an la ilaha illallah. Yang ni pun tak ada dalam hukum. Kan? Ikut yang mana tadi yang dibenarkan, pakai yang mana satu pun tak apa. Kita mazhab apa pun orang Islam juga, akidah ahli sunnah wal jamaah. Selesai. Okey, baik. Kemudian sampai kepada tahap beri salam. Salam kita sama ada bila kita pandang tu, kita duduk, katalah duduk macam ni, kita pandang di situ ataupun pandang di hadapan, kedua-dua tak ada masalah. Katalah pandang sini, tadi dah habis turun, Assalamualaikum, depan, Assalamualaikum, gerak, warahmatullah, patah balik, Assalamualaikum warahmatullah, terbaik. Kedua, gerak sekali, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, boleh. Ketiga, Assalamualaikum warahmatullah, baru gerak, Assalamualaikum warahmatullah, boleh. Kurang ya. Baik, yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, boleh. Sebab jatuh bantal, sakit batang tengkuk. Dan paling kurang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Beri salam rukun, memalingkan wajah, sunnah. Waduh, kan senang. Kan? Sangat simple. Solat adalah perkara yang paling mudah selagi dia bertepatan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Cukup. Ada soalan sebelum saya tutup? Dalam laut lah, kata kita pergi mancing lah. Okey. Laut kan bergerak-gerak kan. Kita ke mana lah? Baik, seandainya kita dapat memastikan kiblat, maka kita pastikan perahu atau bot kita itu berada kiblat pada mula-mula angkat takbir sahaja. Kemudian biarin ke mana perginya. Mula je Allahu Akbar, udah tak payah lagi dah. Biarlah lepas.
dia pergi mana-mana pun tak ada masalah dah. Lebih kurang yang macam tu. Seandainya kita mampu cari kiblat. Kau ada kompas, tengah laut mana. Yakin agak-agak ni kot, cukup, selesai. Tu Islam cantik sebenarnya. Ya, sila tuan, tak ada apa anda. Bab niat solat. Okey. Bab niat solat, pertama niat solat semua ada dalam hati. Maksudnya apa itu erti niat? Qasad. Qasad tu apa? Kehendak untuk solat. Menyedari kehendak untuk solat itu sudah dikatakan sebagai niat. Tak memerlukan usalli. Orang dah rukuk dia duk usalli gitu. Sampailah mengganggu orang lain. Kata-kata usalli boleh diamalkan, tetapi apabila kita berdiri tu tak sedar, aku berdiri nak buat apa ya? Pitam ke dia ni? Itu. Maka tanpa menyebut adalah lebih utama. Tapi kalau nak menyebut membantu boleh, jangan sampai mengganggu makmum di sebelah tu. Allah. Tu karut. Ya, itu sangat-sangat bahaya. Ya, wallahu a'lam. Lagi? Sila. Sembahyang menghormati waktu, tak ada wuduk boleh. Baik, yang pertama ketika saya mengaji, saya tak jumpa solat menghormati waktu. Hanya ada pada tambung haji saja. Pandangan ulama sebenarnya tak ada solat menghormati waktu ni. Dia kaedah dia beginilah, kaedah dia gini. Kita nak nafi pun kita tak nak nafi habis, tetapi kita ketika kita duduk di dalam kapal terbang, kita boleh buat dua perkara. Yang pertama, berwuduk dengan air mineral. Atau yang kedua, kalaulah kita pergi haji atau umrah, kita naik A380, ya, 2 tingkat, kita ada 6 tandas yang kita boleh bergerak untuk ambil wuduk secara simple. Kemudian kita solatlah. Solat dengan dalam keadaan wuduk. Solat mengikut kemampuan pada ketika itu. Itu lebih utama, sebab tiba-tibalah kita naik kapal terbang dalam keadaan kita solat menghormati waktu. Jadi tak ada wuduk lah. Bila tak ada wuduk, memang solat menghormati waktu, mana ada wuduk? Kan, ya? Pada mengikut pandangan dia tak perlu ambil wuduk lah. Kalau ambil wuduk baik solat betul. Kan? Dia tak ada. Tiba-tiba kapal terbang kita jadi macam MH370. Maka matilah kita dalam keadaan meninggalkan solat. Dah habis. Jadi segera buat mengikut kadar yang mampu duduk. Paling tidak dah tak boleh bergerak dah. Tak boleh gerak dah. Sentuh je kat mana-mana sebagai jalan tayammum. Dah selesai. Wallahu a'lam. Lagi? Okey, sila dulu. Makmum baca kuat, lukur je kepala. Jalan yang paling baik makmum baca kuat, suruh dia jadi imam lah, senang. Berkenan betul dia jadi imam ni. Baik, gini sebenarnya. Orang yang baca kuat ada dua keadaan. Yang pertama, pendengaran telinga dia ada masalah pendengaran telinga. Yang ni kita tak boleh marah. Kan tak boleh marah. Payuk! Oh, gitu. Ada payuk ke? Contoh. Ada rupanya. Okey, baik. Contoh kan. Maka dia tak dengar panggil. Maka orang yang macam ni dia tak berdosa. Ya. Tapi kalau orang yang normal macam kita, tapi dia nak solat tu, Allah, bismillah. Yang ni bahaya. Kerana apa? Dalam tubuh badan dia ada jin yang bernama Al-Khanzab. Jin yang menzahirkan was-was sehingga dia terpaksa melafaz dengan jelas, baru dia perasan. Maka hukumnya dia berdosa kalau terganggu solat orang lain. So, siapa kena? Tok Imam dan pengerusi kena jumpa dia dan tegur cara baik supaya tak terasa hati dia, dan bagi petunjuk ilmu yang jelas bersandarkan sunnah Nabi SAW. Sila tuan. Baik, kedua-duanya kaki boleh dibuka dan boleh dirapatkan.
hadza sunnah wa hadza sunnah. Dua-dua adalah sunnah Nabi. Yang tak boleh mengangkat kedua kaki, tidak menyentuh ke bumi, yang tu tak boleh. Itu pun mazhab Imam Maliki masih membenarkan yang kaki terangkat tu. Jadi kaki ketika pacak tu sama ada dia rapat atau sama ada dia renggang, maka hukumnya tak ada masalah. Dua-dua sunnah. Lagi? Sila tuan. Bacaan lepas Fatihah. Oh, ingatkan kerajaan baru dengar tadi. Bacaan lepas Al-Fatihah. Kedua boleh atau kita tak payah? Sekali lagi, bacaan selepas Al-Fatihah. Makmum. Imam bagi turun ke Baik. Seandainya imam membaca Al-Fatihah selesai, lepas tu selepas selesai tu kita akan baca Fatihah. Selepas kita baca Fatihah, adakah disuruh sebab untuk kita membaca surah? Tu imam dah baca surah. Jawapan saya, tak payahlah rajin berbenar. Kenapa? Sebab ketika itu bacaan imam menguasai bacaan makmum. Itu lebih utama. Diam memberi pendengaran dengan bacaan makmum lebih hebat sebenarnya. Maksud dia tak faham. Sebab tu orang yang beramal, kalau beramal ikut dia, habislah. Kalau dia beramal ikut sunnah Nabi, baru dapat. Kan Nabi tegur. Ada orang baca, ketika Nabi baca surah, dia dengar orang baca surah, Nabi pusing. Nabi kata tadi, selepas solat Nabi pusing. Siapa tadi yang berbantah-bantah dengan bacaan yang aku baca? Tu bahaya tu. Apa tak seronok jadi imam baca tak setuju ke? Tak puas hati ke? Lebih kurang macam tu lah kita. Dan sebab tu bila Nabi baca, para sahabat diam mendengar apa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi makmum boleh baca tak surah yang imam baca? Okey, makmum boleh tak baca bacaan yang dibaca oleh imam? Jawabannya diam sahaja, itu lebih utama. Walaupun dengan niat dia itu menghayati kan, nak belajar, nak menghafaz, nak ngikut aja, maka kalau dia nak ngikut saja, ada satu pandangan mengatakan boleh dengan cara paling perlahan, tidak didengari oleh orang kiri dan kanan. Kalau takut jangan. Seorang makmum apabila dia solat dan dia risau takut imam lupa, maka dia sedang diganggu setan. Sebab solat sedang melihat kelemahan orang lain. Takut. Jangan takut, risau. Kita buat je hak kita dan kita beri perhatian. Katakanlah Tok Imam terlupa, cuba sambung. Kalau nampak gaya kita pun tak ada harapan. Tak payah tunggu je. Tok Imam rukuk je lah, senang hati. Itu je. Senang. Salat subuh. Ada orang tanya, Ustaz, ada Tok Imam tak mau baca doa kunut? Awak Tok Imam ke dia Tok Imam? Dia lah. Ikut dia sudahlah. Apa yang susah Ya ke Ustaz? Iya. Awak jadi makmum paling mudah. Ikut aja. Ustaz suka ke Ustaz kalau tak baca doa kunut? Saya suka. Asal cepat habis. Imam Syafi'i kata kunut tu apa? Sunat ke rukun? Sunat. Dan malahan barang siapa yang meninggalkannya, maka hukumnya tak ada beri kesan apa-apa pun. Cuma disunahkan pada orang yang berniat nak baca, kalau terlupa buat sujud sahwi. Doa kunut hanya mazhab Imam Syafi'i sahaja. Mazhab lain kata tak payah baca. Maka kita nak baca pun boleh, tak baca pun tak apa. Kau jangan tegur pula, Tok Imam tak baca, subhanallah kunut. Allah Rabbi. Sila tuan. Okey, yang pertama, sebagai makmum, kita tak payah fikir apa-apa. Kita tengok je kelajuan itu imam. Tu imam bawa wai suku tadi kan, ikut je wai suku dia sampai kita naik 3 suku jadinya. Ikut aja. Tugas seorang makmum tenang, damai kan. Tapi kalau dah melampau, maka kita kena betulkan, Mam, apa Al-Fatihah satu nafas ni? Alhamdulillah doli gitu. Tengok tak video kat Jawa tu, 23 rakaat 7 minit. Kan ya Allah, punya teruk. Kita boleh tegur tak? Boleh lah, tapi janganlah tegur tu imam di khalayak ramai. Mam, Ali maju. Dia tarik roti canai, Mam, saya belajar agak tajwid, cara tu imam baca laju sangat, tak kena pada sunnah Nabi. Cukup
Kalau imam yang baik, dia tahu bahawa ini tanda kasihnya sahabat kepada dia. Tapi kalau imam yang bongkak dan takabur, dia memang tak terima. Saya suka kalau orang tegur saya. Itu tanda orang sayang dengan saya. Kalau orang biar tu meluatlah tu. Biar mati senang. Itu suka. Jadi kita kalau sayang untuk imam kita, kita tegur. Tapi kena cara berhemah lah. Janganlah tegur di khairat ramai dan sebagainya. Untuk imam. Tadi untuk makmum. Untuk imam, belajarlah. Belajar ikut sunnah Nabi. Ya, Nabi ni dia sunnah dia rukuk dengan sujud aja. Sahabat kata kami lihat seperti Nabi bertasbih sebanyak 20 kali. 20 kali. Ini kita Allahu Akbar, imam sebadi bendi. Baca tu. Sebadi bendi. Bunyi sujud sebelah bendi. Bendi ke apa? Kan? Kita baru subah. Habis tak? Maka tugas kita tak payah ikut imam. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Dah selesai. Semua ditanggung oleh imam. Makmum tak ada masalah apa-apa. Tapi bila sampai pada tahap yang keterlaluan, tegur imam dengan cara yang baik. Ya, insya-Allah. Tanyalah Ustaz TV 10 ni. Boleh. Macam imam, dia lipat baca Al-Fatihah. Dia tunggu dulu nak baca surah tu. Nanti after dia buat apa? Pada hakikatnya lah tak perlu tunggu. Tapi disebabkan surah yang dia baca tu pendek, macam saya baca surah pendek, saya tidak buat apa melainkan saya merasai kebesaran Allah Taala. Bina kenapa kita diam tu sekejap nak bagi dia baca suku Al-Fatihah supaya mereka ada ruang. Tu niat yang baik lah, cukup. Kalau dia baca surah yang panjang, pada dia tak perlu tunggu untuk mencukupi makmum menghabiskan Al-Fatihahnya. Masa rukuk yang sujud, subhanallah wa bihamdi, lepas tu ada tambahan ayat, Allah maghfirli. Okey. Waktu sujud, salah satu daripada bacaannya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, subhanallah, subhana rabbiyal a'la, Allahumma ghfirli. Ataupun Nabi kata perbanyakkanlah doa dalam sujudmu kerana saat itu Allah tidak menolak doa hambanya. Jadi kita baca doa apa? Doa dia Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku. Ataupun Nabi sebut Rabbi ghfirli, ya Tuhan ampunkan aku. Rabbi ghfirli, Tuhan ampunkan aku. Itu memperbanyakkan doa di dalam sujud. Memang itu ada dalam sunnah Nabi, dibenarkan. Muslimat senyum aja. Silakan. Suami isteri berwudu, tiba-tiba tersentuh opocot. Kan? Bawa kereta ni, ambil wudu siap-siap dah, naik kereta, isteri elok bertelekung lah, Siti Khadijah lagi telekungnya tu. Kan? Suami dari dulu sampai sekarang, suami bawa lori. Gear manual begini, tarik kan? Manual. Tangan bini ada kat sini. Sap bini opocor. Apa bang? Hukum dia, pertama kata mazhab Imam Hanafi tak batal. Berjimak suami isteri baru batal. Bagi mazhab Hambali dan Maliki kata tersentuh suami isteri tidak batal, melainkan sentuhan itu menghadirkan seram sejuk baru batal. Kan? Salam nak keluar, tiba-tiba dia rasa seram sejuk, tak jadi keluar, masuk balik. Yang tu batal. Tapi mazhab Imam Syafi'i kata menyentuh, tersentuh semuanya batal. Jadi terpulang kepada siapa yang faham lah. Siapa yang faham tu terpulang. Habis Ustaz, boleh ke ambil pandangan lain? Boleh. Dua pandangan yang paling cantik sekali adalah sama ada kita menganggap batal atau kita menganggap sentuhan yang menghadirkan syahwat tu batal. Itu dua ni. Hak ni yang terbaik. Sebab tu bila kita pergi Mekah, tawaf, kita guna kaedah tu. Kan? Sentuh tak ada batal. Maka saya katakan kaedah yang paling baik sekali adalah menyentuh, tersentuh tak batal, melainkan ada nafsu baru batal. Wallahu a'lam. Dah. Puas hati.
Kira 9.30 ya 9.30. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Cuma nak minta izin sikit kepada pihak surau, siapa-siapa setiap ceramah saya akan bagi tahu lah kod-kod lah, siapa-siapa yang teringin nak menghulurkan sumbangan kepada pusat tahfiz saya. Kod malam ni ada yang bawa 3-4 ribu nak sedekah, mana tahu. Tu kan. Saya tak bawa tabung, mungkin pihak surau boleh bentang sejadah ke lepas solat isyak nanti. Kalau siapa-siapa teringin, saya sangat alu-alukanlah, itu sahaja. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal terhadapmu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan syurgamu ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghindar dan benteng dari api nerakamu ya Allah. Ya Allah, hindari kami dari virus yang sedang menular ini ya Allah. Ya Allah, hindari kami, bentengkan kami dari virus yang kami takuti ini ya Allah. Ya Allah, pelihara kami ya Allah. Ya Rahman, kami mohon dengan kasih sayangmu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.